Hari ini ialah hari yang keempat tentang isu DNAA Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO dan Timbalan Perdana Menteri. Yang terkini, Pemuda Keadilan telah desak satu sesi khas, special session, dipanggil di Parlimen khas untuk bincang isu DNAA Zahid Hamidi. They want a special Parliament session to discuss Zahid Hamidi's DNAA. Mereka, Pemuda Keadilan, menghentam Peguam Negara dan berkata Peguam Negara ni tidak mengikut dasar kerajaan. Ini melanggar sikap ataupun the spirit of reformasi, semangat reformasi itu tercemar. Dan Peguam Negara diminta menjelas di Parlimen, explain sebab apa tindakan diambil untuk tarik balik kes ataupun rehatkan kes terhadap Zahid Hamidi. Kita kena faham, DNAA, discharge not amounting to acquittal. Bermaknanya, ringkas cerita, Zahid dilepaskan tapi tidak dibebaskan. Ini penting. Sebab apa Zahid tidak di-acquitted ke, charge ditarik balik ke, atau tindakan boleh katakan a final solution. Either you find him not guilty or you drop the charge or something. Tapi DNAA ni bermaknanya charge tu tak tarik balik tau. Charge tidak digugurkan. Dan Zahid tidak dibebaskan. Zahid hanya dilepaskan. Dilepaskan tanpa dibebaskan. Ini yang satu perkara yang pelik. Dan kita akan bincang selepas ini. So, is Zahid guilty or is Zahid not guilty? Tak ada keputusan. Mahkamah tidak berkata Zahid ni bersalah. Dan juga, Mahkamah tidak berkata yang Zahid tidak bersalah. So, he's neither guilty nor is he innocent. Not innocent dan juga not guilty. Kedua-duanya. Dan charge tu tidak digugurkan. Charge tu masih tergantung. Suspended. Ya. Sementara Zahid dilepaskan. Tapi kalau nak kata Zahid dibebaskan, no. Dan tuduhan bahawasanya ini tindakan mahkamah. Seperti Anwar Ibrahim berkata, ini tindakan mahkamah dan tak kena mengena dengan dia. Bukan mahkamah yang bertindak. Hakim tidak membebaskan Zahid dan juga hakim tidak menghukum Zahid. What happened is, pihak pendakwa raya meminta perbicaraan ni ditangguh, suspend, gantung macam tu saja, tanpa keputusan mahkamah adakah Zahid salah ke tidak bersalah, tak ada. So mahkamah yang sebenar, hakim tu tak terlibat dalam tindakan ni. Ini bukan kuasa hakim, ini kuasa pendakwa. Kalau pendakwa kata nak charge, hakim kena duduk dengar dan beri keputusan. Kalau pendakwa kata tak mau charge, hakim tak boleh buat apa-apa. Maknanya tidak ada perbicaraan, hakim balik rumah. That's it. Decision is prosecutor, DPP ataupun Peguam Negara. Bukan hakim ataupun mahkamah punya decision. This is very important sebab dia orang kata ini tindakan mahkamah. It's not tindakan mahkamah. Mahkamah powerless. Mahkamah tidak ada kuasa langsung untuk menentukan kes ni berjalan atau kes ni ditarik balik. Charge, kalau charge tarik balik pun bukan ini, bukan. Tapi sekira hakim atau mahkamah rasa yang charge tu karut, macam kes Muhyiddin Yassin, di mana hakim tengok charge dia dan tengok apa bukti, kononnya bukti, dan dalam kes Muhyiddin tak ada bukti, tuduhan. Hanya tuduhan tanpa bukti. So, bila hakim tanya mana bukti, mereka kata bukti tak ada. Mungkin kemudian kot kita boleh bagi bukti. Masa kita bicara besok, tengoklah. Mungkin dalam perbicaraan setahun dua lagi kita boleh tunjuk bukti. Hakim kata mana boleh setahun dua lagi baru nak tunjuk bukti, sebelum kita start perbicaraan, tunjuk bukti dulu. Kalau tak ada bukti, maknanya kita tak perlu adakan perbicaraan. So that's a different case. Itu keputusan hakim dalam kes Muhyiddin. Sebab dia nampak charge tu cacat. Charge tu tak lengkap. Tak lengkap dengan bahan bukti. So, bila cacat dan tak lengkap, maka hakim kata, forget it, jangan buang masa mahkamah. You know? But in Zahid's case, no. Nothing to do dengan hakim atau mahkamah. Ini semua 100% tindakan dan kuasa pendakwa. 100%. So,
diorang ni nampaknya Anwar dan juga hari ni lah Pemuda Keadilan nak cuba deflect, nak cuba maknanya memberi gambaran yang ini bukan Anwar ni yang bertindak ni. Nothing to do with Anwar. Walaupun Anwar ada janji Zaid dan sebagainya, tapi tindakan untuk nak menggantung kes ni, untuk nak melepaskan Zaid, ialah AG, Peguam Negara. So, diorang nak adakan sesi khas di Parlimen supaya mungkin Peguam Negara boleh dipanggil ke Parlimen dan Peguam Negara akan ditanya dan akan disuruh explain, jelaskan apa logik, apa alasan Zaid dilepaskan walaupun tidak dibebaskan, tapi dilepaskan. What is the rationale? Dia nak suruh. Tapi the issue is this. Kita kena tengok timeline. Jangan kita terpedaya dengan dia orang punya wayang kulit ni. Kita tengok timeline. First of all, tindakan yang pertama dia orang buat, Raja Rosella Raja Toran. Okay? Raja Rosella Raja Toran ialah DPP, Timbalan Pendakwa Raya. Dia dipecat. Dipecat dan disuruh, dengan disuruh bersara. Resign, go into retirement. Alasan dia ialah Raja Rosella ni dia nak masuk private practice lah. Mungkin nak join syarikat peguam ke, atau dia nak buka syarikat sendiri ke, dia punya law firm ke. So dia resign, minta bersara untuk dia nak further her career in the private sector, bukan in the government. Itu bohong. Raja Rosella tidak resign dengan sukarela. Raja Rosella dipaksa resign supaya orang lain ambil alih kes Zaid ni. Ini sebab Raja Rosella ni agresif sangat. Garang. Dia tekan habis-habis Zaid. Dia tak kasih chance. Jadi Raja Rosella ni nampaknya dia boleh tampar dan tumbuk Zaid ni. Zaid tak boleh buat apa. So sekarang ni boleh dianggap Raja Rosella ni hostile kepada Zaid. So disuruh berhenti, dibuang. Selepas Raja Rosella dibuang tu, diorang keluarkan, bocorkanlah satu surat. Surat 8 muka surat. Dan surat 8 muka surat ni ialah surat daripada DPP semasa itu kepada Peguam Negara. Dan DPP itu berkata, Timbalan Pendakwa Raya, dia berkata yang tidak ada kes terhadap Zaid. No case. So recommend dia kepada Peguam Negara, iaitu masa tu Tommy Thomas, tak perlu proceed dengan kes ni sebab no case. Tapi masih proceed dengan kes sebab Tommy Thomas ni dia nak kenakan lah Zaid, Najib dan semua pemimpin UMNO. Ada lagi lah berapa puluh lagi pemimpin UMNO dia nak kenakan, dan juga keluarga, isteri, anak dan sebagainya, menantu pun ada. So maknanya Tommy Thomas ni, Peguam Negara, acted against the advice of the DPP. Okay. Selepas surat tu dibocorkan, tak lama selepas Raja Rosella dibuang, DPP yang sekarang ni, yang ambil alih dari Raja Rosella, pergi ke mahkamah dan beritahu bahawasanya mereka nak tangguh kes ni. Mereka nak rehat atas kes ni. Bukan tutup tau, rehat. Tapi benda ni dibawa ke mahkamah selepas Peguam Negara yang baru lepas ni, Idrus Harun, bercuti. Idrus Harun cuti sementara dia nak habis perkhidmatan lah. Dia normally senior government servant ni, sebelum dia sebelum dia bersara or retire, dia orang ambil sebulan ke 2 bulan cuti. Ramai dia orang pergi round the world lah, atau pergi umrah ke pergi apa sekalipun lah. So bermaknanya dia ambil cuti sebelum tamat perkhidmatan dan sebelum Peguam Negara baru Ahmad Terry Rudin Mak Saleh, Muhammad Saleh. So Ahmad Terry Rudin ni mulai hari ni mengganti Idrus Harun. Tapi dalam waktu Idrus Harun cuti dan Terry Rudin masuk tu ada gap, iaitu dalam masa tu tidak ada Peguam Negara. Peguam Negara lama sudah pergi, Peguam